Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah summa amma ba'. InsyaAllah kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita. Sebelum bermula, pastikan kalian telah menekan subscribe dan juga butang loceng bagi memastikan kalian mendapat video-video terkini daripada saya. Diriku bersih. Diri kita yang bersih dengan cara beristinja. Apa yang dimaksudkan dengan istinja? Istinja ialah menyucikan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau air besar. Istinja dihukumkan wajib atas setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Baik, dalil istinja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanazzahu minal bauli fa inna 'ammata 'azabil qabri minhu." Artinya, bersihkanlah dirimu selepas membuang air kecil. Sesungguhnya banyak azab kubur daripadanya. Hadis Nabi menunjukkan azab tentang membuang air kecil. Bayangkan kalau air kecil pun diazab, ini kan pula kalau membuang air besar dan tidak pula membersihkannya. Sekarang kita beralih pula kepada alat-alat istinja, alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur itu tadi. Yang pertama, dengan menggunakan air mutlak, iaitu air yang bersih. Yang kedua, benda kesat yang suci. Apa dia benda kesat yang suci? Jika air, maka kita fahamlah menggunakan air. Dan sekarang alat-alat beristinja selain daripada air. Yang pertama, boleh menggunakan batu. Yang kedua, menggunakan tisu. Yang ketiga, menggunakan kain. Yang keempat, menggunakan sabut kelapa. Yang kelima, boleh juga menggunakan daun kering. Yang keenam, boleh juga menggunakan kertas. Boleh juga menggunakan kulit kayu. Lebih pemahaman, istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Kita telah tengok contoh alat-alat yang digunakan untuk beristinja. Sekarang kita kenal pasti ciri-ciri alat beristinja. Yang pertama, mestilah benda-benda kesat seperti batu atau kertas. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan seperti makanan. Yang ketiga, alat tersebut mestilah bersih dan suci, bukan benda kotor seperti najis dan darah. Dan yang keempat, boleh menghilangkan najis, iaitu bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Jadi, syarat-syarat beristinja selain daripada air, mestilah najis tersebut tidak beralih daripada tempat asal. Yang kedua, najis masih belum kering. Kita telah perincikan ciri-ciri alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Sekarang kita perincikan pula alat yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Yang pertama, air yang tidak menyucikan. Contoh, air mustakmal ataupun air muntah najis. Yang kedua, benda yang bersifat licin yang disebutkan tadi. Contoh, kaca dan plastik. Yang ketiga, najis atau terkena najis seperti bangkai. Bangkai adalah najis. Najis tidak boleh menyucikan najis yang lain. Yang seterusnya, makanan manusia dan jin. Contoh, roti dan tulang. Kemudian, benda-benda yang dihormati. Contohnya, kertas yang bertulis ayat Al-Quran atau hadis. Sekarang kita berpindah pula kepada cara-cara beristinja. Cara-cara beristinja adalah menggunakan salah satu daripada cara-cara berikut atau kedua-duanya. Yang pertama, beristinja menggunakan air mutlak sehingga bersih. Dan kedua, beristinja menggunakan batu dan benda-benda kesat sekurang-kurangnya 3 kali. Jadi, kita akan
meneliti ataupun kita akan terus kepada cara-cara beristinja selain daripada air. Yang pertama, sapu, kubul dan dubur dengan benda kesat. Kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Jadi, apa kepentingan beristinja selain daripada air? Yang pertama, mudah didapati, contohnya batu. Dan yang kedua, sebagai pilihan selain daripada air. Islam sangat menganjurkan kebersihan dan istinja adalah salah satu caranya menunjukkan Islam itu adalah mudah. Syukran ala husni istima'ikum. Ila liqa ma'as salamah.